Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang membekukan cuti 500 anggotanya sejak awal November tahun lalu. Ia dibuat bertujuan menghadapi banjir di negeri itu. Laporan penuh bersama Rozi Hanis Abdul Rahman di studio RTM Pahang. Terima kasih. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan monsun timur laut yang bermula pada 7 November tahun lalu akan berterusan sehingga masa depan. Ia berpotensi berlakunya beberapa episod luruan monsun yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Pengarah APM Pahang, Kenal PA Cik Adam A. Rahman berkata, APM selaku anggota Sekretariat Pengurusan Bencana akan memastikan khidmat bantuan daripada anggota dapat dipenuhi untuk menjalankan tugas dalam tempoh tersebut. Dalam keadaan tempoh orang kata cuti sekolah ke ataupun apa, kita tidak membenarkan pegawai tetap untuk cuti berterusan. Kalau dia benarkan cuti hanya kecemasan saja, kes kecemasan dan sebagainya, dan di dalam kawasan mereka sendiri. Maksudnya dalam daerah, pegawai APM daerah dan sebagainya. Dan kesiapsiagaan anggota sukarela juga, macam saya beritahu tadi, 500 orang untuk merangkumi 11 daerah di negeri Pahang ini. Beliau menyatakannya pada majlis perasmian Pusat Kawalan Operasi Daerah Bera dan pemakaian pangkat anggota APM oleh Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kenal Cik Adam turut menasihatkan orang ramai untuk sentiasa peka dan menangguhkan semua aktiviti rekreasi di pantai, air terjun dan lokasi-lokasi yang berisiko. Tambahnya, APM Pahang turut mengaktifkan pasukan penyelamat pantai untuk bertugas secara giliran di kawasan tumpuan ramai seperti Teluk Cempedak, Pantai Sepat, Kuala Rompin dan Pulau Tioman. Kewujudan Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah di Kota SARS bakal merancangkan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut serta sekitarnya. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tanah Makmur Berhad, Datuk Syahrul Nizam Abdul Aziz berkata, perpindahan Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri ke Kota SARS menjadi pemangkin pembangunan di kawasan itu. Tambahnya, semua aspek pembangunan dijangka akan berkembang dengan lebih pesat seperti komersial dan perumahan. Dengan nilai tambah stesen persinggahan rangkaian rel Pantai Timur ECRL. Kota SARS ialah Bandar Baru Kuantan. Jadi dengan adanya pusat pentadbiran, insya-Allah pembangunan lain yang merangkumi aspek komersial, aspek perumahan dan juga aspek pentadbiran, aspek pembelajaran akan mula bertumbuh ataupun akan mula dibina dengan lebih pesat lagi di Kota SARS. Selain daripada itu, Kota SARS juga akan di Kota SARS akan dibina sebuah stesen ECRL yang akan dinamakan, insya-Allah akan dinamakan Central Kota SARS. Jadi ini adalah juga salah satu lagi pemangkin yang akan mempesatkan lagi perkembangan ataupun pembinaan di Kota SARS. Beliau ditemui pada sidang media sambutan Cap Gohmeh di Taman Tasik Kota SARS Kuantan. Bagi meraihkan masyarakat serta pembeli kediaman di Kota SARS, satu acara sambutan sempena Tahun Baharu Cina dan Cap Gohmeh akan diadakan pada 4 dan 5 Februari depan bertempat di lokasi Riadah Tasik Kota SARS. Pelbagai aktiviti akan diadakan seperti pertunjukan tarian tradisional dan kebudayaan kaum Cina, 24 Festive Drums, LED Dragon Dance dan Wushu. Bagi menghargai jasa dan sumbangan guru, alumni Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah SEMSAS Kuantan mengambil inisiatif mewujudkan perpustakaan digital untuk manfaat pelajar di sekolah berkenaan. Cadangan mewujudkan perpustakaan digital di sekolah yang berusia 50 tahun itu dapat menterjemahkan perubahan konsep mendapatkan maklumat di hujung jari. Menurut Presiden Alumni EPSAS Dato' Azhar Anwar, cadangan selari dengan dunia digital hari ini bagi membantu pelajar mendapatkan bahan bacaan daripada pelbagai sumber melangkaui sempadan. Kalau kita buat library normal, kita memerlukan ruang yang sangat besar. Tapi kalau library digital ni ruang yang sangat kecil tapi dia melangkau negara, melangkau benua.
Jadi you boleh dapat data di mana-mana. Cuma isu dia dengan pelaksanaan ni adalah macam mana kita nak kontrol data yang nak diguna pakai. Itu akan menjadi satu benda yang sukar. Tapi bagi kita sekarang ni, apa pun situasi dia, kita akan usahakan untuk adakan digital library dulu. Beliau ditemui pada majlis sambutan perayaan Jubli Emas SEMSAS dan sambutan Jubli Perak Persatuan Alumni Eksas di SEMSAS Kuantan. Sementara itu, bekas Pengetua SEMSAS Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud menyifatkan peranan yang dilaksana itu amat signifikan dengan arus kemajuan teknologi semasa. Pada saya ini satu perkara langkah yang baik kerana ini bertepatan dengan keadaan sekarang. Library di mana saja boleh berada dan pelajar boleh berada di mana saja untuk menimba ilmu. SEMSAS yang mula dibuka pada tahun 1973 kini menyambut ulang tahun Jubli Emas ke-50 penubuhannya. Ia telah melahirkan 5,000 pelajar dalam pelbagai bidang dan kepakaran. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.